Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azzi Muhaimin bin Muhammad Rafi, nombor metrik 050343. InsyaAllah hari ini saya akan menterjemahkan daripada kitab Al-Falsafah Al-Yunaniyah bermula daripada muka surat 59 hingga muka surat 61, iaitu mengenai pemikiran falsafah kuno Heraklitos dan juga Pythagoras. Seterusnya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kesayangan kita, iaitu Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab. Seterusnya kita akan pergi kepada pemikiran yang pertama, iaitu pada muka surat 59 mengenai Heraklitos. Sebelum kita meneruskan kepada muka surat 59 mengenai Heraklitos, ingin saya sedikit ulasan tentang biodatanya, iaitu Heraklitos of Ephesus. Nama sebenarnya adalah Turdi Heraklitos dan turut juga dipanggil sebagai Helas. Tinggal di kota Ephesus antara tahun 540 hingga 480 sebelum Masihi. Heraklitos juga dikenali sebagai seorang yang penyendiri, iaitu tidak bergaul dengan masyarakat dan anak kepada bangsawan. Dikenali juga sebagai the obscure, iaitu pemikiran yang tidak jelas dan juga sukar untuk kita memahaminya. Selain itu, Heraklitos juga dikenali sebagai the weeping philosopher, iaitu yang bermaksud falsafah yang suka menangis, dan juga saya rasa pada falsafah pada zaman Yunani itu hanya Heraklitos sahaja yang dikenali sebagai the weeping philosopher, falsafah yang suka menangis, berbanding dengan falsafah yang lain, iaitu Democritus philosopher, iaitu falsafah yang suka kepada hiburan. Seterusnya, antara karya Heraklitos yang masih ada pada masa kini adalah The On Nature. Seterusnya, Heraklitos tidak mendapat pendidikan di mana-mana sekolah. Seterusnya, kita akan pergi kepada muka surat 59, iaitu Heraklitos. Yara anna aslal alima nara fahiya mabda'ul awwalu limawjudi. Heraklitos berpendapat bahawa asal usul dunia adalah bermula daripada api. Itu adalah permulaan yang utama dalam kewujudan sesuatu perkara atau keberadaan sesuatu. Walakin la yanbaghi an nafhamu annahu yuridu biha an-nara mahsusah allati naraha wa nastakhdimuha fi ad-daf'i wa tahur wal ilhaqi wa innama hiya nar ilaihiyah latifun jiddan wa nasamah harah akilah azaliyah abadiyah tamla'ul alim. Akan tetapi, semestinya kita kena faham bahawa sesungguhnya Heraklitos memahami bahawasanya dia menginginkan api tersebut dalam keadaan berbentuk fizikal yang dapat kita rasa dan lihat, dan merupakan satu keperluan yang kita gunakan dalam memanas sesuatu, dalam memasak dan juga membakar sesuatu. Akan tetapi, api yang dimasukkan oleh Heraklitos ini adalah api ciptaan ilahi yang sangat lembut, yang sangat rasional, yang dapat kita lihat di dunia ini. Ini merupakan fragmen yang ditinggalkan oleh Heraklitos. Heraklitos berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan apa tilikan saya, berdasarkan YouTube, terdapat lebih kurang 131 fragmen yang ditinggalkan oleh Heraklitos. Ini merupakan fragmen yang ke-36, iaitu ketetapan Heraklitos mengenai api. Heraklitos mengenai api, Thales pula mengenai air, manakala Archimedes mengenai udara. Ketetapan Heraklitos terhadap api ini iaitu api ini merupakan segala sumber bagi segala sesuatu. Ini merupakan pandangan kosmologi bagi Heraklitos. Dalam kosmologi ini terbahagi pula kepada dua, iaitu makrokosmologi dan juga mikrokosmologi. Makrokosmologi ini merupakan api ini merupakan segala penciptaan kepada sesuatu. Adanya api berbentuknya kepada laut, adanya api, daripada laut adanya udara dan adanya air. Mikrokosmologi merupakan jiwa manusia itu sendiri, jiwa manusia yang dibuat daripada api, jiwa manusia daripada api. Itu merupakan fragmen Aristotle yang ke-36. Nanti saya akan letakkan di sini.
Seterusnya kita akan pergi kepada yang perenggan yang seterusnya. Hadza unsuru idza taka'afa sara bahran wal bahri idza taka'afa sara arda wa minha ma'an sura'adu abkharah summa tatahawwalu ila suhbin tahtaka ba'daha bi ba'din fayahdusu ahada amrayni imma an taltahibu fayakunu barda wa takunu nara wa imma in taltasiba sahbu fatantahi asifata wa ta'udun naru ila bahri fattaghyiru tajri fil qawni kadzalika fi ittijahin muta'akisin ahdahuma ila a'la indama tatahawwalu asya'i thaniyan ila al-ma'i. Yang bermaksud Heraklitos juga berpendapat bahawa unsur ini iaitu api itu ia menyesuaikan diri menjadi laut dan juga laut itu ia menyesuaikan diri menjadi darat pula. Dan daripada dalamnya itu hasil daripada evaporasi bersama-sama wap naik dan berpindah ke awan, kemudiannya berubah menjadi awan di bawah satu sama lain. Maka salah satu daripada dua perkara berikut sama ada ia menjadi sejuk ataupun menjadi awan dan berakhir dengan angin dan kembali api itu menjadi laut. Dan perubahan ini berlaku dalam alam semesta dan dalam dua jalan yang berbeza antara satu dengan yang lain ketika mana berubah-ubah dua perkara itu kepada air. Ini apa yang saya lihat ini merupakan fragmen Aristotle yang ke-21 iaitu transformasi api. Yang mula-mula adalah laut. Kemudian daripada laut itu, separuh daripada laut itu akan berubah menjadi bumi dan separuh daripada laut itu berubah menjadi angin. Itu merupakan fragmen Aristotle yang ke-21. Seterusnya ada juga di dalam kenyataan ini ada juga fragmen Aristotle yang ke-26 iaitu api merupakan perkembangan yang akan menghakimi dan juga menghukumi segala sesuatu. Slide seterusnya ini. Tadi kenyataan Aristotle itu merupakan doktrin Yunani yang digelar sebagai pantare. Boleh letak dalam nota tambahan yang bermaksud semuanya mengalir. Bagi Aristotle tak adanya sesuatu ketetapan, iaitu sesuatu itu sentiasa berubah. Adanya seterusnya kita ada lapar, kita ada kenyang, kita ada lapar, kita ada kenyang, kita ada siang, kita ada malam, kita ada panas, kita ada sejuk. Maksudnya benda itu sentiasa berubah dan tidak ada ketetapan. Doktrin Heraklitos ini mengenai perubahan yang terus menerus. Alam semesta ini tidak tetap, ada panas, ada sejuk, adanya empat musim silih berganti dan berbeza pula dengan doktrin Xenophanes iaitu berpendapat bahawa Tuhan tidak berubah, dan kemudian Parmenides menyatakan bahawa yang mendasari alam adalah ada, yang abadi dan tidak berubah. Seterusnya adalah wa inna hazaini illa tijahaini yatakawwanu nabati wal hayawani syai'an fa syai'an wa hakadha yastatarrudu Heraklitos fi bayani mazhabihi mimma la da'i ila italati bi zikri. Ini bermaksud, dan dalam dua arah berpendapat ini maka terhasillah tumbuh-tumbuhan dan haiwan terbentuk dan membiak sedikit demi sedikit. Dan dengan ini Heraklitos ini membentangkan penerangan mazhabnya iaitu pemikirannya dan tidak perlu kepada penerangan yang panjang. Daripada terhasilnya dua pendapat ini, daripada hasilnya api iaitu perkembangan daripada api itu akan mengakhiri hukum dan segala sesuatu. Itu merupakan fragmen Aristotle yang ke-26. Daripada api itu akan adanya laut. Daripada laut itu akan terbentuknya bumi. Daripada laut itu akan terbentuknya air. Maka daripada evaporasi kedua itu akan terbentuknya tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Ini merupakan fragmen Aristotle. Seterusnya walakin syai'an wahidan ya'nina huna wa huwa ma ya'kusuhu mazhabuhu min syu'uri qawiyin bi taghayyuri daimi fil qawni wa bi anna kulla mawjudin juz'i
taba'a lihada taghyir yumkinu an yakuna kadha aw laysa kadha waqta wahidin fahuwa nuqtah tatalaqa indaha imdadatu wa tajtami'u wa indaizu yamtan'u wasfahu bi ayyi khasiyah min khasiyati dururiyati fayuntiju an hadha imtina'a ilmi wal'alla hadha madhhabu ka'an akbaru yamhidan li falsafi sufasta'iyah. Akan tetapi satu perkara yang boleh diambil pelajaran daripada sini adalah apa yang bertentangan dengan mazhabnya, mazhab Heraklitos, daripada perasaan Heraklitos yang kuat tentang perubahan yang sering berlaku dalam alam dan setiap perkara juz'i ataupun sebahagian yang berlaku itu adalah mengikut kepada perubahan. Boleh jadi sesuatu itu dalam satu masa boleh jadi macam ini dan satu masa boleh jadi macam itu. Maka ia adalah satu titik pertemuan yang mengumpul dan menafikan sifat ikhlas yang utama. Maka terhasillah macam halangan kepada ilmu. Dan mazhab ini dilihat sebagai antara mazhab yang terbesar ahli Sofista'iyah pada masa itu. Walaupun pandangan Heraklitos ni mendapat tentangannya hebat daripada sekolah Milesian, iaitu sekolah yang diasaskan oleh Thales, kerana pandangan Heraklitos ni banyak bertentangan dengan konsep-konsep pemikiran falsafah pada masa itu. Kerana sebagai contohnya buku yang saya kata tadi, buku On Nature itu, buku itu bersifat lebih kepada berpecah-pecahan. Idea dan konsep ilmu itu masih lagi idea dan konsep ilmu itu lebih kepada berpecah-pecahan. Tetapi tidak menjadi masalah untuk kita mengetahui dan mempelajari ilmu peninggalan Heraklitos itu. Kita akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu mengenai Pythagoras of Samos. Pythagoras lahir antara 580 hingga 500 sebelum Masihi di Samos. Umurnya sekitar 80 tahun. Terkenal dengan teori Pythagoras dan pengasas kepada Pythagorean. Pythagorean ni pengikut Pythagoras, iaitu banyaklah pantalan antaranya tidak boleh makan daging. Anak kepada Nicephorus, iaitu seorang pedagang, seorang bangsawan permata. Jadi hidup Pythagoras ni merupakan hidup yang agak sederhana, agak mewah. Berguru sejak kecil dengan ramai guru di mana-mana dan merantau ke serata tempat. Pythagoras dari kecil lagi sudah belajar sekitar dengan semua ulama, dengan semua pemikir, semua pemikir di falsafah itu, semua pemikir di Yunani itu. Sebelum beliau berhijrah ke Mesir, berhijrah ke selatan tempat, akan tetapi tiada bukti pun beliau pernah pergi ke Mesir. Saya juga berpendapat bahawasanya pembinaan piramid Giza, piramid di Mesir itu juga saya rasa itu merupakan sedikit hasil daripada teori Pythagoras ini juga. Pada umur 40 tahun baru Pythagoras balik ke negara tempatnya, iaitu Samos. Sebabnya sebelum 40 tu beliau lebih kepada ilmunya, dia lebih mencari ilmu. Dan selama 2 tahun dihalau oleh Fencreus. Selama 2 tahun beliau duduk di situ dan dihantar oleh pemerintah pada zaman itu, Pericles namanya. Dan lepas dihalau tu beliau tinggal di Croton di Itali. Ada yang mengatakan bahawasanya beliau ada buka sekolah di sana. Lepas tu seterusnya ada juga pemikiran yang menyatakan bahawasanya itu bukanlah sekolah dia, tapi itu merupakan sekolah pendeta-pendeta agama. Beliau menikah, situ ada tersilap situ, sepatutnya menikah, saya tersilap tulis menikah. Beliau menikah pada umur 60 tahun dan meninggal pada umur 80 tahun dan meninggalkan 7 orang anak. Bagusnya Heraklitos ni dia menikah lewat, sebabnya dia lebih kepada pencarian ilmu dia berbanding dengan kita dah. Seterusnya kita pergi kepada falsafah Pythagoras. Asanian falsafatu Pythagoras inma duru sani
min adwari falsafati yunaniyah fahuwa fi yasitiru fihi Fitagorun ittiba'i Fitagorun alladhi wulida fima baina ami 580 hingga 570 sebelum Masihi. Sebagaimana yang saya beritahu tadi untuk pengenalan, falsafah Fitagoras merupakan falsafah perekat kedua selepas falsafah Yunani, di mana dikuasai oleh orang Pythagorean, iaitu pengikut Pythagoras yang dilahirkan antara 580 hingga 570. Itu sudah ada dalam pengenalan kita tadi. Dan seterusnya, wal mawjudatu laisat illa muhakiyatu linamazijiha ula allazimah laha wahiya a'dadu wa ma yatasawwaru min mufarraqati bainahuma fa innama hiya fi zihni faqad la fi haqiqati wal waqi'i wa la yumkinu li asya'i indahuma an yatamayaza ba'duha an ba'di illa bil adadi. Yang bermaksud, dalam perkara yang wujud ini tidak terlepas daripada satu bentuk angka bilangan, dan apa yang digambarkan daripada perpisahan antara keduanya dalam fikiran sahaja, bukan pada hakikat. Dan realitinya tidak mungkin perkara ini di sisi mereka membezakan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Sebagaimana yang kita tahu, Pythagoras ni merupakan bapa nombor yang digelarnya. Jadi dia baginya menganggap bahawasanya penciptaan ini tidak lebih bermula daripada angka-angka, bermula daripada nombor-nombor. Seterusnya kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Fa'atwalu la yatamayyazu an aksaru wal akbaru la yatamayyazu an asfara illa bi ziyadatin wa hadatin wa adadin faqad la bi ziyadatin syai'in kharijin anil adadin ilaihi bil aksi wal munzami fi wujudi la yufaddilu ghaira manzum illa bi wad'i syai'in muayyanin baina wahdatihi hatta na'ama alladhi tatakawwanu minhu fawasilu musikiyati la yatamayyazu an ghairihi illa bitanasubi baina wahdatihi mukhtalifati tuj'ala min majmu'iha sautan wa nafma bi ulfati sam'i wa wahni ilaihi wijdani badalan min anna tanfira minhu nufusi wanbu anhu asma'i yang bermaksud yang panjang tidak boleh dibezakan dengan yang pendek, yang besar tidak boleh dibezakan dengan yang kecil, melainkan dengan kita tambah bilangannya, bukan bertambah dengan perkara yang luar daripada bilangan ke dalam. Dan sistem dalam perkara yang wujud ini tidak dibezakan dengan yang bersistem, melainkan apabila kita meletakkan sesuatu tertentu, bahkan bunyi atau irama yang berbentuk nada muzik yang tidak dapat dibezakan dari yang lain kecuali dengan kesesuatuan yang berbeza, yang menjadikan apabila dikumpul menjadi satu suara yang dapat didengar dan dirasai oleh perasaan, yang dapat kita rasai oleh jiwa dan dinikmati oleh pendendangan. Ini merupakan antara apa yang saya nak cakap, antara Pythagoras yang Pythagoras bagi, iaitu alam itu adalah angka, iaitu matematik adalah hakikat hidup. Seterusnya hakikat number, bila dia nombor, kita akan pergi seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Sebelum saya mengakhiri slide saya ini, Pythagoras ini lebih kepada menumpukan bahasanya penciptaan alam ini lebih kepada angka, iaitu baginya adalah matematik ini adalah hakikat hidup.
dalam pencarian harmoninya, dalam perbandingan harmoni. Harmoni di sini, di sini baru saya faham, yaitu adanya pendek, adanya panjang, adanya berlawanan perkara itu merupakan harmoni, perbandingan dalam harmoni. Adanya panas, adanya sejuk itu memulakan perbandingan harmoni. Adanya kebaikan, adanya kejahatan, adanya doktor, sebab adanya orang sakit, sebab adanya orang fakir, ada orang fakir, adanya orang kaya, adanya orang fakir, adanya orang miskin. Itu merupakan keseimbangan, perbandingan antara kehidupan. Seterusnya, Aristotle juga ingin mengingatkan itu merupakan hakikat alam semesta, iaitu tidak boleh lari daripada nombor. Itu merupakan pandangan Aristotle. Itu merupakan pandangan Pythagoras yang agak terkenal. Saya rasa itu saja daripada saya untuk menjelaskan sedikit tentang pemikiran Heraklitos dan juga Pythagoras. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.